Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi korang dalam channel aku, Syamrock Kapak. Okey, untuk kali ni aku nak bercerita mengenai cara nak selesaikan masalah kelas sleep yang aku kena pada video sebelum ni. Korang boleh tengok video aku ride, motor aku kena kelas sleep time tu. Alright, macam itulah keadaannya. Motor korang tak ada power, korang pula macam mana pun dia RPM dia overreef tapi motor tak ada power. Bunyi je lebih lah kan. Bunyi je lah gempak kan. Tapi motor tak pergi. Dan ini adalah sebabnya kenapa terjadinya clash slip dan langkah penyelesaian untuk clash slip ni. Apa kita perlu buat. Jadi jom aku cerita serba sedikit pasal sebab apa korang kena clash slip dan 3 barang ni menyebabkan korang kena clash slip. Jadi, jom layan aku punya video ni. Dan kepada korang, tak lupa juga kepada korang yang baru dalam channel aku ni, baru tengok aku punya channel YouTube channel ni, korang jangan lupa klik subscribe, like, komen, share. Moga-moga ilmu yang aku sharekan ni bermanfaat untuk korang semua sebagai rider di luar sana yang nak buat sendiri pada motor korang. Jadi, jom sama-sama kita selesaikan masalah ni, geng. Jadi, jom aku tunjuk video dengan lebih dekat dan aku jelaskan dengan lebih terperinci macam mana nak selesaikan masalah ni, geng. Jadi, jom. Okey, geng. Ini sekarang video yang aku tunjukkan ni dengan lebih dekat, geng. Okey, kalau korang tengok, inilah sistem kelas si oren tu. Jadi, kat sini memang ada banyak masalah gila. Alright. Yang pertama aku nak tunjuk dekat bahagian aku punya mangkuk clutch ni lah. Okey. Antara penyebab utama korang kena clutch slip, geng. Okey, yang pertama korang punya mangkuk clutch ni dah pun bergigi kat bahagian tepi ni. Okey, macam aku punya ni memang dah teruk sangat lah ni. Gigi dia. Sekejap aku tunjuk kat korang dengan lebih dekat. Nampak tak? Nampak kat situ, geng. Nampak? Kat bahagian belah tepi ni. Okey. Belah tepi ni dah pun bergigi, geng. Pada semua tempat. Alright. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, korang punya clutch boss dah pun bergigi juga, geng. Korang boleh tengok. Setiap permukaan belah tepi-tepi ni bergigi habis, geng. Okey. Korang punya clutch boss dah pun bergigi. Dengan korang punya pressure clutch boss ni, geng. Alright. Kalau korang boleh tengok kat sini dah pun ada gap. Okey. Sepatutnya tak boleh ada gap kat sini, geng. Sepatutnya dia rata je. Tapi dia dah pun makan. Okey. Itu salah satu penyebab korang punya motor jadi clash slip lah. Alright. Okey. Macam aku punya mangkuk clutch ni, geng. Lagi satu, dia punya, aku tengok lah masalah yang ada pada motor si oren bahagian sistem clutch ni. Okey, dia punya bush ni, geng. Bush ni dah pun longgar, geng. Alright. Untuk cabut tadi dia dah longgar. Lagi satu dia pendek. Dia sepatutnya kena sampai hujung ni, geng. Dia punya bush ni. Bush ni kena ngam-ngam sampai sini. Barulah dia tak goyang. Macam ni. Ni okey lagi, geng. Rebag dia okey lagi. Keras lagi. Cumanya dekat dia punya bahagian, okey, dekat dia punya bahagian yang bush tembaga ni, dia pendek. Dia sepatutnya dia sampai hujung kat sini. Sampai belah dalam ni. Right. Jadi, bagi aku pun, mangkuk clutch ni daripada owner lama lagi. Aku tak tukar. Sebab, tengok pun macam pelik je. Mangkuk clutch, siap dia buat lubang-lubang lagi, geng. So, menyebabkan clutch tu lagi cepat slip lah. Maknanya kemasukan minyak tu pada clutch plate menyebabkan
clutch plate tu tak dapat cengkaman sepenuhnya sebab adanya lebihan minyak yang masuk dekat bahagian tempat clutch ni. Alright, dia boleh tebuk kat sini. Bagi aku tak payah geng. Pakai cukup ke sekadar pakai mangkuk clutch standard. Alright. Tak perlulah nak tebuk-tebuk ni. Okay. Dan bagi aku, mangkuk clutch aku ni memang wajib tukar lah. Memang kena tukar lah sebab dia bergigi sangat ni geng. Dah teruk sangat ni. Okay. Mungkin ni aku nak kena dalam buat kan. Beli dia punya bahagian dalam rebag ni. Kita akan rebag baru geng. Dan apa yang specialnya dekat mangkuk clutch ni geng. Gigi clutch ni dia potong geng. Dia potong. Dia sepatutnya tebal ni. Lebih kurang dalam, ada lagi dalam 5mm kat sini. Sepatutnya. Tapi untuk bahagian sistem clutch ni, mungkin owner lama dah pun potong gear ni. Okay. Tengok. Nampak. Nipis ke. Okay. Itu antara penyebab lah korang punya motor kena clutch slip. Okay, kat sini pun sepatutnya tak perlu ada gap kat sini sebab lagipun dia punya pressure clutch box ni dah pun makan. Jadi ni pun wajib tukar. Alright. Wajib tukar. Clutch box ni pun wajib tukar sebab dah bergigi sangat ni. Dah teruk sangat ni. Alright. Okay. Sebab apa aku cakap benda ni korang kena tukar sekali. Yang dekat bahagian sini pun dah makan geng. Makan banyak ni. Okay. Wih. Lebih kurang dekat 1 mm lah ni. Patutlah clutch tu dia tak pegang dah. Sebab dah pun nipis benda ni. Ni sepatutnya tak perlu ada gap kat sini. Sepatutnya dia rata je. Sama dengan permukaan atas ni. Dia rata je. So kat sini mungkin aku dah hilang lebih kurang dalam 1 mm macam tu. So bila mana keadaan clutch korang tertutup, okay, tertutup macam ni, okay, tutup, okay, bila keadaan clutch korang tutup macam ni, jadi sepatutnya keadaan clutch tu dalam keadaan terkepit sepenuhnya, boleh mengalihkan penjanaan kuasa tu kepada korang punya tayar belakang lah. Korang punya gearbox. Okay. Bila benda ni terkepit, clutch tu kepit, tanpa ada pergerakan, tanpa berlakunya slip. Maknanya berlakunya slip tu maksudnya korang punya clutch tu tak melekat tau. Tak melekat sepenuhnya. Dia sepatutnya bila dia dah korang tarik clutch, korang lepas clutch, dia terus apit korang punya clutch tu dalam keadaan ketat lah, tanpa ada pergerakan langsung. Okay. Dan boleh menyebabkan korang punya penjanaan kuasa tu daripada piston. Kuasa piston tu dia akan pergi ke bahagian clutch, dan clutch dia akan bawa korang ke gearbox, dan gearbox akan salurkan kepada korang punya sprocket lah. Okay, dia punya kuasa, sistem kuasa dia macam tu. Okay, so bila mana korang dah kena clutch slip, jadi clutch tu dalam keadaan tergantung lah. Okay, walaupun korang dah lepas clutch, tapi masih ada lagi berlaku clutch tu bergerak. Clutch tu bergerak, dia tak terkepit sepenuhnya. Sebab tu kadang-kadang dia kepit, kadang-kadang tak. Dia akan jadi meraung lah. Dia macam macam tu lah kena. Macam korang tengok video aku sebelum ni. Okay. Ini adalah salah satu sebab. Pertama, korang punya clutch box ni dah pun memang banyak free play. Dia sepatutnya kena sama dengan dia punya bahagian tepi ni. Tapi dah pun makan. Okay. Permukaan dah pun dapat makan. Dia dah tak sama dengan dia punya base kat sini. So dia lebih kurang dalam banyak agak ni. Okay, dah lama lah dia punya clutch box ni. Lepas tu korang punya clutch box, korang punya pressure clutch box ni
mangkuk kelas korang dah pun makan, dah bergigi. Tu penyebab dia lah. Korang faktor yang tinggi penyebab kelas slip. Jadi bagi aku, untuk motor si Oren aku ni, aku kena tukar 3 benda ni. 4 benda aku rasa. 5 benda aku rasa kat sini. Untuk buatkan motor si Oren tu sedap balik lah atas highway. Okay. Aku kena tukar mangkuk clutch boss, pressure clutch boss ni. Kena tukar rebag yang ada kat dalam ni. Dan apa yang perlu aku buat, aku kena cari bush tembaga ni geng. Bush tembaga ni. Bush tembaga ni dalam Shopee, kat kedai motor, kat Sentul aku rasa ada kot. Ada kot benda ni. Okay. Sebab apa? Sebab aku punya ni, bila aku masuk dekat bahagian aku punya motor tu, bila aku ketatkan, dia boleh gegar macam ni geng. And sub gearbox kan. Sub gearbox tu bila aku masuk, dia boleh goyang macam ni. So, free play antara push dengan batang gearbox tu dah ada free play yang banyak ah. Dah ada gap yang banyak ah, menyebabkan dia punya motor goyang. Dia punya clutch ni goyang macam ni. So, dia dah tak fit lah. Oh, aku kena tukar juga dia punya bush tembaga ni. Tapi kalau tengok geng-geng Terengganu rasanya diorang ada buat modi pasal benda ni. Diorang tak pakai bush tembaga, diorang pakai bearing. Diorang buat macam sistem Kawasaki punya, Kawasaki yang lama punya. Letak bearing. Bearing apa pun aku tak ingat lah. Bearing swing arm aku rasa. 2 biji. So, sistem tu dah akan jadi sistem bearing lah. Okay. Dan sepatutnya bush tu memang kena keluar sampai kat sini geng. So dia tak terkeluar sangat. Dia betul-betul dia ngam-ngam, tapi dia bawah sikit je. Sikit je. So bagi aku bush yang tembaga ni pendek lah. Bush tembaga ni pendek, sepatutnya dia panjang. Mungkin dah kena potong lah sebelum ni. Aku tak pasti. Cuma aku kena, apa yang aku kena beli, mangkuk clutch baru, clutch boss, pressure clutch boss, memang wajib aku kena tukar. Untuk dapatkan respon supaya tak kena clutch slip kan. So jadi kepada korang, bila mana kalau korang kena clutch slip ni, korang kena buka, wajib kena buka clutch dulu, tengok kenal pasti. Macam yang aku ceritakan tadi. Dia bukan berkait disebabkan korang punya spring clutch korang pendek ataupun dah lembut. Itu susah lah nak cakap kan. Tapi antara faktor utama yang kena disebabkan korang tak perasan. Dekat bahagian clutch box korang ni sebenarnya dia dah makan kat sini. Lepas tu pressure clutch box dah pun makan. Kan? Dan korang punya ni dah pun bergigi. Korang tukar lah macam mana sekalipun korang tukar clutch plate ke. Kalau benda ni korang tak tukar, 3 benda ni korang tak tukar, memang sama korang kena simptom clutch slip gang. So nak tak nak korang kena tukar 3 benda ni untuk elakkan korang punya berlakunya clutch slip pada motor korang. Okay. Dan bagi akulah pengguna TZM lah kan. Kepada semua pengguna TZM. Kalau korang dah cabut mangkuk clutch ni, pastikan korang check korang punya gap bush tembaga ni dengan korang punya gearbox. Pastikan benda yang aku cakap tadi kat sini betul lah, cantik dah dia punya gap dia. Ok, kat sini ngam-ngam. Alright, kat sini ngam-ngam. Dekat belah sini pun kena ngam-ngam. Maknanya kat sini aku dah hilang lebih kurang dalam mana aku punya pebaris mana? Takpelah, aku pakai ni lah. Aku pakai aku punya benda ni, ukur ni. Kaliper ni, vernier kaliper. So, kat sini aku dah hilang dalam lebih kurang bush tembaga ni aku dah hilang lebih kurang dalam
dalam ni geng. 6.4 mm. Patutlah dia punya mangkuk clutch ni dengan gearbox tu dia goyang. Maknanya owner lama dia pernah potong banyak ni geng. 6.4. Dia sepatutnya boost tembaga tu datang panjang. Korang boleh adjust sendiri. Bagi aku kalau korang nak adjust, pastikan boost yang tembaga ni korang buat dia ngam-ngam, tak pun bawah sikit. Bagi aku bawah sikit lah, lebih kurang dalam, korang biarkan dia lebih kurang dalam 0.5 ke. Gap antara atas ni, top ni, sampai sebelum dia top tu, pastikan dia ada clearance lebih kurang dalam 0.5, 1 mm lah. 1 mm, cincai-cincai lah. 1 mm pun boleh lah, kan. So, kat bahagian belakang ni pun, korang buat ngam-ngam. Tak pun korang biarkan dia free play lebih kurang dalam 1 mm. Okay. Macam mangkuk clutch yang owner lama pernah buat pada motor ni. Sebelum aku beli motor ni, mungkin owner lama dah ada buat modifikasi pada clutch system. Dia pergi tebuk benda ni semua, lepas tu dia pergi potong gear ni. Bagi aku pakai biasa, standard pun dah sedap kan. So pengguna TZM, pastikan yang aku cakap tadi, boost tembaga ni pastikan buat ngam-ngam atas dan bawah, kalau nak elakkan daripada korang punya mangkuk clutch korang ada terlampau banyak gap. Bila korang pegang, korang cabut kan benda ni, clutch box. Bila korang pegang, korang gerakkan kiri kanan. Okay, pastikan free play dia sikit je. Free play dia sikit je. Dan kalau korang nak buat pemilihan bagi boost tembaga ni, pastikan boost tembaga korang ni ada alur laluan minyak enjin. Dia ada laluan. Ada setengah boost tembaga ni dia dot-dot bulat-bulat ke kat lama-lama. Boleh pakai. Tapi aku nasihatkan korang kena buat clearance lagi, besarkan sikit supaya minyak enjin tu masuk. Perjalanan tu lebih lancar lah kan. Kita tak nak dia terlampau ketat sebab itu adalah salah satu faktor utama korang punya gearbox korang boleh patah kan. So seeloknya carilah boost tembaga yang ada laluan minyak macam ni. Korang boleh tengok bahagian dalam ni. Okay, dia ada laluan minyak dia. Nak beli yang dot-dot tu pun boleh juga. Tapi aku nasihatkan bila korang pakai dot tu, buat clearance balik. Okay, pastikan dia tak terlalu fit. Sebab kalau fit, korang punya gearbox korang boleh patah. Alright. Dan rasanya tu saja kot. Aku punya washer ni pun cantik lagi. Dan sedikit tambahan input pada korang. Okay, bila korang masuk mangkuk clutch dan korang masuk, kan korang letak ni kan. Korang akan letak dekat batang gearbox, korang letak washer ni kan. Dan korang masuk clutch box. Dan bila mana korang dah ikat nut clutch box, pastikan clutch box korang boleh pusing tanpa sebarang tak ada tersekat-sekat lah kan. Bila korang dah ikat nut ni, pastikan clutch box korang boleh pusing. Jangan bila korang dah gun, tak. Lepas tu korang nak pusing clutch box korang ni, tak bergerak. Itu bermasalah nanti. Pening kepala korang nanti. Tapi sepatutnya bila korang dah ikat nut untuk clutch box ni, clutch box korang boleh pusing. Kalau tak boleh pusing tu, korang kena check lah balik sama ada korang lupa letak washer ke, ataupun kurang washer. Belakang ni ada satu washer dan ada dua washer. Satu washer yang tebal, satu lagi washer yang nipis. Nipis je washer dia. Alright, pastikan bila korang ikat clutch box ni, korang punya clutch box korang boleh pusing. Alright, aku ada share kot rasanya video ni pasal clutch box pastikan boleh pusing tu, sebab aku pernah kena sebelum ni. Bila keadaan korang punya clutch box korang ni melekat, korang kan dah siap pasang lah ni kononnya kan, nak siap nak gear ride apa semua. Bila korang masuk gear je, automatik mati sebab benda ni tersangkut geng. So
bila masuk dia terus gerak macam tu kan. So clutch box tak berfungsi, clutch pun tak berfungsi, kau punya spring pun tak ada main. So seloknya sebelum korang dah siap apa semua ni, pastikan korang double check balik sebelum korang buat pemasangan sepenuhnya. Okay, rasanya tu saja. Okay, aku sudahi dengan video aku ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Jangan lupa subscribe, share ilmu ni banyak-banyak. Semoga member-member yang lain boleh buat motor sendiri, geng. Okay, mantap.